Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching, Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Sabtu 16 Mei bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak dengan perkembangan ini. Bahagian Kuching telah bertukar status daripada zon merah kepada zon kuning. Memaklumkan perkara tersebut, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini memandangkan bahagian Kuching mencatatkan kurang daripada 40 kes dalam tempoh 14 hari. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam sidang media harian COVID-19 menambah tiada kes positif dicatatkan semalam. Terdapat 6 kes sembuh dan discharge dari hospital dicatatkan iaitu kesemuanya dari Hospital Umum Sarawak. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sebanyak 7,196 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima semalam di 28 buah ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri. Beliau berkata ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 16,167 permohonan. Daripada jumlah kumulatif tersebut, sebanyak 14,259 telah diluluskan dan 880 lagi ditolak. Dato' Amar Douglas dalam sidang media sama memberitahu sebarang sambutan bagi perayaan Hari Raya dan Gawai adalah tidak dibenarkan, terutamanya kunjung-mengunjung dari rumah ke rumah dan jamuan rumah terbuka. Tambah beliau, amalan seperti menziarahi kubur, tahlil dan kenduri juga tidak dibenarkan sama sekali. Dalam pada itu, JPBN juga akan mengumumkan satu garis panduan baharu yang akan diguna pakai untuk upacara sembahyang di gereja. Ketika ini, perbincangan sedang dijalankan dengan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor bagi merangka langkah-langkah perlu ketika upacara sembahyang dijalankan. Ujar Dato' Amar Douglas lagi, garis panduan itu adalah tidak sama sekali seperti garis panduan bagi solat Jumaat dan solat berjemaah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bekalan makanan asas di bahagian Limbang adalah mencukupi sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ia mampu bertahan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Hari Raya Aidilfitri dan perayaan Hari Gawai. Datuk Dr. Abdul Rahman juga menjelaskan bahawa perkara itu turut dijamin oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dan penduduk tidak akan berdepan masalah mendapatkan bekalan makanan asas. Tambahnya, para pemborong akan membawa masuk barang keperluan secara berperingkat dan simpanan untuk barang keperluan ini mencukupi. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menjelaskan kerajaan negeri telah mengambil maklum rungutan penduduk Limbang berkaitan harga LPG yang berlainan antara bandar dan luar bandar. Kita telah pun mengutarakan kepada pihak kerajaan negeri untuk melihat perkara ini supaya ianya dapat diseragamkan, dan kita berharap bahawa kerajaan negeri akan mengambil maklum dan berunding dengan federal kementerian yang terlibat iaitu KPDN HEP untuk supaya dapat menyeragamkan harga LPG di Bandar Limbang juga kepada harga yang sama bagi kawasan-kawasan lain. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan pemantauan barang keperluan luar bandar dan Bandar Limbang. Tanggal 16 Mei setiap tahun adalah tarikh istimewa buat para guru. Namun tahun ini ekoran COVID-19 situasinya memberi cabaran baharu buat guru-guru membudayakan normal baharu dalam bidang pendidikan. Sempena sambutan Hari Guru hari ini, wartawan RTMC Bu Muhammad Al-Hadi Syamsawi mendekati kesungguhan guru-guru di Sibu melaksanakan tuition dalam talian yang mula diadakan sejak 2 minggu lepas. Tidak mahu murid ketinggalan dalam pelajaran, Pusat Khidmat Dun Nangka dengan kerjasama sekumpulan guru berusaha mengadakan kelas tambahan secara dalam talian untuk subjek matematik dan sains bagi murid tahun 4, 5 dan 6. Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rafai berkata, tuition dalam tarian itu dirangka dalam tempoh singkat, namun ia berjaya menarik penyertaan lebih 300 murid sekolah. Beliau yang juga adu nangka berkata bagi sesi pembelajaran ini, aplikasi Zoom digunakan semasa sesi tuition dijalankan.
setiap mata pelajaran mempunyai 2 kali seminggu diajar secara online. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan handphone, boleh juga menggunakan laptop yang digunakan melalui platform Zoom. Dan mereka yang mendaftar, hanya mereka yang mendaftar akan diberi password untuk mereka mengikuti program-program tersebut. Selain persediaan dalam subjek yang diajar, guru perlu menyediakan peralatan dan peranti sesuai, termasuk membeli set pencahayaan, pemegang telefon bimbit serta set fon kepala beserta mikrofon untuk menjadikan suara mereka lebih jelas didengar oleh pelajar. Persediaan oleh kerana ianya diadakan seminggu sekali, memanglah awal-awal lah rancang berdasarkan buku teks, rujuk pada buku teks dan juga buku SKP lah yang dibekalkan oleh kementerian. Kita suruh mereka buat kerja bersama-sama, kita buat demonstrasi. Lepas tu kalau yang ada bermasalah, selain kita online, mereka juga boleh WhatsApp kepada kita dan kita bimbing dari situ. Dalam tempoh PKPB ini juga, guru-guru gigih mempelajari cara menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian yang sebelum ini jarang digunakan mereka bagi memaksimumkan keberkesanan tuition dalam talian ini. Setiap kali saya habis sesi, saya akan bagi mereka Google Form, latihan pendek dalam 10 ke 15 soalan, mereka akan jawab. Dan semua maklumat jawapan mereka, analisis jawapan mereka ada pada saya dalam Google Drive. Tuition dalam talian di bawah kelolaan Pusat Khidmat Dun Nangka ini dijangka diteruskan sehingga bulan September nanti, walaupun ketika itu mungkin tempoh PKPB sudah ditamatkan. Sistem pembelajaran dalam talian yang dilaksanakan di Dun Nangka sepanjang tempoh PKP ini memerlukan sokongan ibu bapa bagi memastikan anak mereka hadir dalam kelas yang telah ditetapkan masa oleh guru masing-masing. Siri kedua laporan ini akan melihat sendiri apa respon ibu bapa dan pelajar mengenai sistem pendidikan dalam talian yang mungkin satu hari nanti akan menjadi satu norma baharu dalam sistem pendidikan negara kita. Saya Al-Hadi Syamsawi, RTM. Warga guru di Limbang turut mengambil inisiatif memanfaatkan kaedah pembelajaran melalui teknologi terkini. Usaha ini demi memastikan para murid tidak ketinggalan dari segi pembelajaran. Di sebalik cabaran memastikan kelancaran sesi pembelajaran dalam talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, guru-guru dalam masa yang sama memanfaatkan tempoh ini untuk meningkatkan kemahiran kependidikan melalui teknologi. Proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian berikutan sesi persekolahan ditutup sementara susulan penguatkuasaan PKP sejak 18 Mac lepas turut mendapat kerjasama para ibu bapa. Jadi memang berbezalah dengan masa sekarang. Lebih lagi pada musim PKP sangat mencabar kerana semua yang kita ajar melalui WhatsApp, online dan berhadapan dengan murid yang begitu muda usianya memang agak mencabarlah. Jadi mereka banyak dibantu oleh ibu bapa dan sangat-sangat berterima kasih kepada mereka kerana menyokong usaha guru-guru sehingga hari ini. Menyediakan platform-platform pembelajaran digital kepada anak-anak di kawasan di persekitaran sekolah di mana guru-guru terpaksa menyediakan latihan-latihan yang berbentuk digital kepada anak-anak. Meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19, sambutan Hari Guru tetap diraikan pada tahun ini namun hanya dizahirkan dengan ucapan sahaja. Dengan tema tahun ini berguru demi ilmu, membina generasi baharu, maka saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Ingin merakamkan dan mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di mana saja anda berada. Selamat Hari Guru. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya selama ini. Terima kasih yang tak terhingga kerana telah mendidik dan mengajar saya sampailah sekarang. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada pensyarah-pensyarah saya yang berada di Kolej Matrikulasi Lebon. Semoga sukses selalu.
Dalam kesibukan para petugas barisan hadapan berperang dengan pandemik COVID-19, guru-guru antara insan yang turut berganding bahu membantu dalam membendung wabak itu dengan cara tersendiri. Kelab Guru Seni Bintulu KGSB telah tampil dengan rekaan step hand sanitizer untuk manfaat para petugas barisan hadapan. Menurut Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu, Fred Entau, peranan guru tidak hanya terhad di dalam kelas sahaja, namun mereka juga berupaya untuk menyumbang bakti dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Mereka juga menjadi pejuang dalam membantu barisan hadapan menangani penularan wabak ini, dan hasil ini bagi saya adalah satu bentuk sumbangan dan juga sentuhan bakti kepada masyarakat oleh golongan guru ini. Dan Step hand sanitizer R ialah hasil rekaan pengurusi KGSB Cikgu Muhammad Amir Fidaus Abdullah atau senang disapa sebagai Cikgu Amir. Idea rekaan alat itu diilhamkan daripada video YouTube yang beliau pernah tonton, kemudian ditambah nilai dengan kreativiti dan idea beliau sendiri. Kita pun sebenarnya cemburu melihat frontliner sebenarnya. Mereka membantu negara dalam keadaan kegetiran macam ini. Jadi ini yang kami mampu untuk membantu bersamalah. Sebab itu kita usahakan benda-benda macam ini. Bersama beberapa orang guru seni di Bintulu, Cikgu Amir menghasilkan peralatan tersebut menggunakan sumber kewangan yang disumbangkan oleh ahli KGSB dengan setiap unit kosnya mencecah sehingga RM40. Bersempena sambutan Hari Guru yang disambut hari ini, sebanyak 3 unit step hand sanitizer berjaya dihantar ke klinik dan pejabat kesihatan bahagian PKB Bintulu dan 1 unit diserahkan ke Balai Polis Pusat Bintulu. Jadi dia dengan cara menekan ataupun memijak dengan kaki lah, jadi sangat baguslah untuk mengurangkan jangkitan silang. KGSB menyasarkan untuk menghantar step hand sanitizer ke setiap sekolah di Bintulu apabila sekolah mula dibuka semula kelak. Kami dari Kelab Guru Seni Daerah Bintulu ingin mengucapkan Selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sekian berita pagi Sarawak. Sebelum itu, orang hebat boleh melahirkan beberapa karya bermutu. Akan tetapi, guru bermutu boleh melahirkan ribuan orang hebat. Selamat Hari Guru daripada kami warga RTM Sarawak. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam hormat.